Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Hari ini genap setahun pentadbiran ataupun pemerintahan Taliban di Afghanistan selepas mereka menguasai Kabul pada 15 Ogos 2021 dari cengkaman rejim sebelum itu dan juga pemerintahan yang dikawal oleh tentera Amerika Syarikat dan juga sekutunya. Dan sehingga hari ini pemerintahan Taliban ini masih tidak mendapat pengiktirafan dari seluruh dunia. Tidak ada negara yang mengiktiraf kerajaan Taliban Afghanistan pada ketika ini, memandangkan Taliban mempunyai sejarah yang lampau di Afghanistan yang panjang. Ini bukan pemerintahan mereka yang pertama kali, tetapi sudah pun bermula pada 1996 hingga 2001 apabila mereka ditewaskan oleh tentera Amerika Syarikat selepas pengumuman World Trade Center dan juga apa yang dikatakan serangan ke atas Al-Qaeda pada ketika itu. Dan selepas itu Taliban menjadi satu fraksi yang masih bernafas di kebanyakan provins ataupun wilayah-wilayah di luar Kabul, dan akhirnya pada 2021 mereka kembali walaupun pemerintah Kabul ataupun Afghanistan ketika itu dengan sokongan Amerika Syarikat tidak menyangka kekuasaan Taliban sampai ke tahap yang begitu pantas menghampiri bandaraya Kabul. Jadi selepas tahun ini apa yang kita perlu lihat? Adakah apa yang ditawarkan oleh Taliban mendapat sambutan di kalangan rakyat mereka? Adakah yang dikatakan keganasan dan juga ekstremis Islam yang dibawa oleh mereka masih dijadikan sebagai piagam utama pemerintahan Taliban pada ketika ini? Bagaimana engagement mereka dengan komuniti antarabangsa? Sedangkan masyarakat antarabangsa begitu berhati-hati, apatah lagi jika mereka ingin melakukan hubungan diplomatik dengan Taliban di Kabul ini. Jadi untuk melihat perkara ini pastinya tidak asing lagi yang berbahagia Dato' Ahmad Azam Abdul Rahman, Sonjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia OIC dan juga penasihat khas mengenai Afghanistan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Datuk baru pulang dari Kabul? Ya, dah 2 minggu. Dah 2 minggu ya. Dari pemerhatian sejak berapa kali, mungkin 2-3 kali dah ke Kabul dan juga bertemu dengan delegasi Taliban yang berada di Doha. Jadi apa yang boleh kita rangkumkan untuk yang awal ini, situasi di Afghanistan secara keseluruhannya, bagaimana reaksi masyarakat tempatan dengan pemerintahan ini, kerana kita sering dimomokkan ataupun disuapkan dengan media dan juga review wartawan antarabangsa. Mungkin dari aspek itu mereka melihat dari kiblat barat kebanyakannya, kerana mereka ada pengalaman yang luas dengan isu Taliban pada pemerintahan yang lalu, dan apabila mereka melihat kekuasaan Taliban kembali menguasai Kabul. Mungkin sebagai permulaan itu. Ya, sebagai permulaan bicara soal Taliban dan Afghanistan, suka tak suka kita kena bincang peralihan daripada battle of the military to the battle of narrative. Ya. Jadi naratif yang ada ini terlalu berat sebelah, sebab Taliban tidak ada sophistication. Dia tidak ada media yang sophisticated nak melawan media antarabangsa yang ada. Jadi gambaran Taliban dan Afghanistan adalah gambaran yang serba menakutkan. Ya, image yang lalu lah. Ya, image yang sama. Ya. Jadi ketika saya nak ke sana pada bulan Februari, melihat 6 bulan selepas Taliban memerintah, semua orang mengatakan tak ada siapa yang mengatakan go, we encourage you to go. Semua kata don't go. Jangan bahaya. Bom sana, tak keselamatan, apa akan berlaku pada kamu, kalau kamu apa-apa berlaku, siapa nak extract, how you going to get out. So itulah gambaran yang serba menakutkan tentang Afghanistan. Jadi alhamdulillah saya juga adalah pengurusi Global Peace Mission. Sebulan selepas jatuhnya Taliban, mereka sebut bukan jatuh, pembebasan Afghanistan daripada penjajahan. Ya, kita sudah berada di sana 1 bulan. Kemudian 6 bulan saya sendiri datang ke sana untuk melihat, membuat assessment 6 bulan selepas pemerintahan. Dan pada Julai yang lalu, ya, 2 minggu yang sudah, saya buat assessment setahun, mana 11 bulan.
saya nak mengatakan bahawa gambaran naratif yang dibaca dan analisis yang siapa juga membaca di dalam media-media dan kononnya research yang tepat itu bagi saya kena lawatlah Afghanistan lah. Then you will see, you can feel the difference. Jadi 6 bulan yang pertama saya pergi memang keadaan masih tak stabil. Checkpoint, orang ketakutan, peminta sedekah agak ramai. Tapi selepas bulan Julai yang lalu, keadaannya sudah bagi saya agak normal. Normal bermakna checkpoint sudah makin kurang, orang nak pergi bandar dan macam biasa, lelaki perempuan pergi ke pasar beli barang dan segala macam dalam keadaannya yang relax, tak ada sebab ketakutan begitu. Ya, jadi maknanya gambaran yang dimomokkan dalam dua tanda kutip itu bagi saya perlu ada naratif yang lebih realistik. Bukan saya nak memutihkan Taliban, dah. Saya tahu ada masalah soal pemikiran, layanan terhadap wanita dan pentadbiran segala macam itu kita setuju. Tetapi kita kena be fair, kena adil dengan mereka. Ya. Bagi Datuk Azam sendiri, pengalaman berinteraksi dengan delegasi Taliban dari pelbagai fraksi dan terutamanya untuk misi kemanusiaan dan juga misi perniagaan, apa yang boleh Datuk gambarkan kepada kami dan juga rakyat di luar sana? Bagaimana mereka berhadapan dengan delegasi Malaysia dan diwakili oleh Datuk dan sebagainya? Saya nak mengatakan goodwill Malaysia ni cukup luar biasa. Saya agak terkejut ya sebab saya lihat layanan mereka. Kalau lawatan saya, dia orang mengambil keputusan bahawa tidak mengikut sebarang protokol. Ya. Macam saudara tu. Macam ahli keluarga lah. Maknanya diplomasi yang saya bawa ni is a brotherhood diplomasi. Ya, maknanya atas dasar ukhuwah Islamiah, semua protokol dia tak ikut. Saya boleh jumpa siapa-siapa menteri yang boleh, yang tak malah saya bertemu dengan timbalan Perdana Menteri mereka sendiri dan membuka ruang seluas-luasnya kepada Malaysia. The goodwill is very strong ya di Malaysia. Mengapa? Saya pun heran. Nak tanya tu. Ya. Rupanya pelaburan pendidikan Malaysia waktu perang selama 20 tahun tersebut dengan kita memberi ruang kepada pelajar-pelajar Afghanistan belajar di universiti tempatan UiTM, UIA dan segala macam itu, mereka pulang dan mereka memegang posisi yang strategik. Jadi teknokrat di sana. Ya, jadi ada yang menjadi CEO bank, ada yang bekerja di pejabat Perdana Menteri Afghanistan, dan dia orang inilah memberi gambaran baik tentang Malaysia. Jadi bermakna goodwill Malaysia itu sudah ada, ya, dan layanan mereka kepada saya sebagai penasihat khas itu cukup luar biasa. Ya, kalau level maknanya dia mengambil keputusan bahawa untuk Malaysia you nak jumpa siapa pun boleh. Sampai peringkat itulah. Tapi bagi Datuk sendiri, adakah Datuk ada rasa skeptikal apabila diamanahkan untuk membawa suara-suara perdamaian, suara kemanusiaan ini bertemu dengan satu badan ataupun satu kerajaan yang sudah pun membebaskan Kabul? Ya, saya sebenarnya saya membuat 2 misi. Satu bulan Februari kita ada program Winter Aid. Satu bulan Julai, ya, ini program capacity building. Program yang misi pertama humanitarian. Kita test Taliban ni punya kesediaan untuk menerima bantuan orang Buddha. Ya, bantuan itu 5 tan bantuan tersebut disumbang oleh Buddha Light International Association dengan kapal terbang disumbang oleh Tan Sri Lee Kim Yew. Ya. Dan yang akan menyerahkan itu adalah Sami Buddha wanita dengan pakaian Buddha datang untuk menyerahkan kepada Taliban. Itu test yang pertama. Nak tengok dia punya keanjalan, fleksibilitinya. Ya. Dan saya beritahu pimpinan Taliban, you must come and receive them. Ya, sebab ini memberikan satu gambaran bahawa ini yang dikatakan Taliban 2.0. Ada yang tak setuju. Ada yang masih nak mengatakan bahawa Taliban yang ada Taliban yang gasar, yang jahat, yang tidak yang keras, yang zalim, yang membunuh orang sebagainya. Dan mereka menyambut dengan baik.
Jadi saya nak cerita satu anekdot yang sangat menarik, iaitu bila Sami Buddha ni turun, Reverend Ju Cheng, dia pakai apa ni? Macam tasbih. Macam gitu. tasbih. Ya. Taliban yang menunggu pun pakai tasbih. Jadi berlaku satu peristiwa yang bagi saya very significant. Ya. Iaitu mereka bertukar-tukar. Ya. Taliban maknanya Sami Manik Buddha dia, itu ya. memberikan manik dia itu, kemudian beri tasbih dan itu digambarkan dengan satu signifikan bahawa this is a new Taliban yang ready to accept international institution. Tapi adakah Datuk juga berhati-hati kerana yang Datuk berurusan ni mungkin satu kumpulan yang profesional, satu kumpulan yang pro perniagaan, tetapi yang kita tahu Taliban ini ada kumpulan-kumpulan yang tertentu dan lebih tingginya lebih kuasa yang membuat dasar, yang menentukan apa juga kekuatan-kekuatan yang perlu dipertahankan. Adakah itu juga perlu ada rasa reservation tentang itu? Ya, itulah maknanya saya bertemu dalam misi yang pertama bulan Februari tersebut. Saya bertemu dekat 6 orang menteri. Menteri ini berbagai-bagai, daripada yang dianggap sebagai terbuka sampai yang sangat ideologikal, ya. Dan bila kita datang itu atas semangat ukhuwah, atas semangat Islam mengatasi kepentingan yang lain, mereka lain. Mereka lain. Mereka menganggap kita ni sebagai sebahagian daripada keluarga mereka, dan mereka mengharapkan bantuan kita sebab mereka mengatakan bahawa Afghanistan merdeka umpama kain putih. You merdeka dengan perjanjian. Bila ada perjanjian, maknanya kita kena ada menerima give and take dan segala macam. Tapi kita ni umpama kain putih. Dan kami tidak, oleh kerana kami telah mengorbankan ribuan jiwa kerana merdeka tersebut, biarlah kain putih itu bermula dengan the right footing. Kami tak ada pengalaman. Waktu ini kami perlukan dunia Islam datang. Dan oleh kerana ramai di kalangan pelajar-pelajar alumni Malaysian University itu berada di situ, mereka mengatakan Malaysia is a good model. So bila saya ke sana itu, kita bukan baru nak bukan membina goodwill. Goodwill sudah ada. So sekarang ni inilah masa untuk kita capitalize dengan goodwill yang telah pun ada, kerana investment terhadap pelajar-pelajar yang pernah belajar 4 tahun 5 tahun di Malaysia. Dan kita bila pada bulan 11 yang lalu, bila kita buat satu seminar bengkel, mereka mengatakan, Assalamualaikum, dia tarik satu, nasi lemak satu, ya. Saya rindukan Malaysia. Dia maknanya menggambarkan bahawa kita sudah ada goodwill, dan inilah menggambarkan suasana Afghanistan pada waktu ini. Adakah kita hanya berpuas hati menghantar ambassador seperti Datuk, goodwill representation untuk bertemu dengan delegasi mereka? Adakah setakat itu? Ya, kita ada roadmap. Roadmap ke arah recognition. Pertama, misi pertama adalah humanitarian, dah selesai. Yang kedua, capacity building, untuk membantu mereka melihat bagaimana nak memanfaatkan mineral yang begitu banyak supaya tidak dieksploit dengan tidak adil oleh negara-negara maju. Dan yang ketiga adalah kita rasa wajar untuk Malaysia buka embassy. Ini pandangan saya peribadi, dan ini juga saya maklumkan kepada Usman Putra, wajar untuk buka sebab kita ada kedutaan Afghanistan di Malaysia. Tak putuskan lagi. Kita masih lagi, malah kita membantu mereka untuk survive, ya. Jadi bermakna untuk membuka satu embassy ini hanya sekadar menambahkan satu protokol yang telah pun ada. Walaupun sekarang ini urusan itu diuruskan melalui India, tapi mereka minta supaya your presence in the Kabul is very very important to us. Itu sebab apabila saya mengatakan apabila OIC telah membuka mission di Kabul, bertemu pada dalam bulan yang baru yang terakhir ini, dia kata Malaysia should open because OIC dah buka kita punya mission di sana. Qatar dah buka, India dah mula buka, Turki, Iran, Pakistan, Qatar, semua dah buka. Jadi maknanya tidak ada sebab. Tapi ada beza membuka mission dengan pengiktirafan itu. Pengiktirafan belum lagi.
belum ada negara yang mengiktiraf lagi. Ya, belum ada mitra, tetapi embassy sudah mulai berjalan. India nampak sangat agresif. Rusia, China, dan mereka sudah mulai membincang soal konsesi-konsesi yang ada. Ya. Jadi kita sudah punya goodwill, mengapa kita ketinggalan? Ya. Ya, memang ada masalah, tetapi saya fikir kita kena step by step. Bila kita buka embassy nanti, maknanya kita akan membuka ruang yang lebih baik. Namun demikian, akhirnya OIC yang akan buat keputusan. Ya. Untuk mengiktiraf tak mengiktiraf. Isunya sekarang bolanya berada di pemerintahan Taliban. Yes. Kerana mereka memerlukan pengiktirafan global. Mereka memerlukan pelaburan asing untuk membangunkan semula. Kerana itulah akhirnya untuk menjadi sebuah kerajaan yang adil kepada rakyat Afghanistan. Betul. 36 juta bukan sedikit populasinya. Dan pastinya isu kemiskinan, isu sekatan ekonomi, 7 bilion yang masih tidak dilepaskan oleh Amerika Syarikat kepada bank Afghanistan itu, dan juga pelaburan-pelaburan lain tidak boleh masuk. Jadi dari pandangan daripada interaksi yang sudah pun dilaksanakan oleh Dato' Azam, apa yang sepatutnya Taliban lakukan untuk please masyarakat dunia melihat kami bukan yang dahulu lagi. 2.0 adalah benar-benar berbeza. Kami ingin memberikan semula kepada rakyat Afghanistan apa yang sepatutnya, apa yang deserve untuk mereka dapat. Ya, kita jangan melihat isu Afghanistan dan Taliban ni sebagai the victim, sebagai mangsa, maknanya orang-orang yang degil. Ya, sebab perang Afghanistan is not their doing. Bukan mereka mencuri peperangan tersebut. Ya, mereka diserang dengan bukti-bukti yang tak masuk akal. Oleh kerana daripada Osama bin Laden, kerana itu satu musnahkan negara. 20 tahun negara itu musnah. Ya, dan 9 bilion US dollar dibekukan. Ya, mengapa dibekukan? Sedangkan mereka telah mengorbankan begitu ramai, ribuan anak-anak muda kerana mempertahankan itu. Jadi kerana itu mereka minta supaya dalam isu mereka menuntut soal wanita. Ya, soal wanita. Mereka mengatakan bukan kita tak bagi, sebab agama Islam ayat yang pertama tu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tak sebut untuk lelaki. Itu kami faham, tapi kami minta is temporary. Ini adalah penangguhan sementara sebab kita nak mempersiapkan satu sistem yang compatible dengan syariat yang kita nak. Polisi-polisi yang keras dilihat oleh setengah pihak termasuk Barat berkaitan dengan hak asasi, dengan hak wanita, segregation ruang ekonomi kepada lelaki dan juga wanita ada beza dan sebagainya. Kerana kita melihat dari kacamata kita. Ya, betul. Dan Pak Azam melihat daripada budaya mereka dan juga nilai dan juga kapasiti mereka, adakah kita perlu faham situasi mereka? Okey. Mereka selama 20 tahun mereka berperang. Mereka mengurus madrasah mudah. Maknanya buka madrasah, cari cikgu, buat makanan, cari makanan, simple. Sekarang mereka mengaku bahawa mereka tidak ada pengalaman mentadbir. Ya. Jadi bila mereka berkata, kami nak Islam. Ini kami kain putih, kami nak Islam. Macam mana? Dia tidak ada pengalaman sebab kami hanya tahu berperang. Suruh berperang, kami tahu berperang. Tapi suruh mentadbir, kami tidak ada pengalaman. Waktu itulah kami memerlukan bantuan daripada negara-negara Islam yang not forthcoming. Yang inilah kita terkedu. Di mana kamu? Sedangkan kami mempertahankan maruah kami. Ya. Jadi kerana itulah mengenai isu wanita yang sentiasa dijadi isu itu memang betul. Ya, namun demikian mereka minta penangguhan sementara untuk persiapan untuk mereka membuka sekolah kembali. Soal girl education is no compromise, it's Quranic. Itu mereka jelas. Tapi soal mereka nak buat persiapan bagaimana untuk melaksanakan. Yang ini yang jadi isu dan juga mengenai wanita bekerja. Ini juga merupakan satu isu yang sedang dibincangkan. Dan isu ini cuba diselesaikan oleh ulama-ulama di peringkat OIC. Ya, bulan 6 yang lalu, beberapa ulama terkenal satu dunia datang ke Kabul, berbincang dengan mereka untuk mendapat pandangan-pandangan luar tentang women's right in Islam. The engagement sudah berlaku, tapi nak expect setelah 20 tahun mereka berperang, kemudian baru setahun mereka mentadbir, tiba-tiba kita nak merubah sekolah dengan pemikiran mereka dalam masa yang begitu singkat, saya tidak adil. Adakah orang kata pun
jaminan masyarakat antarabangsa akan masuk mengiktiraf Taliban dan juga pemerintahan Kabul jika Taliban mengangkat ruang-ruang yang ditutup selama ini seperti hak wanita, ruang wanita untuk bekerja dan sebagainya. Adakah adil untuk lihat dari aspek itu? Itulah saya mengatakan bahawa Afghanistan sebenarnya we are tired of the war. Pada bulan Februari yang sudah, saya bertemu dengan the Taliban leaders and the non-Taliban. Saya bertemu awam biasa ya. Orang awam melalui Global Peace Mission. Ya. Saya juga bertemu dengan Hamid Karzai. Ya, mantan presiden. Mantan presiden, saya bertemu dengan beliau. Saya bertemu dengan Abdullah Di Kabul. Di Kabul. Ya, mereka tidak dibenarkan keluarlah. Ya. Tapi mereka berada di sana, ya. Saya bertemu dengan Hekmatyar, Kulbuddin Hekmatyar, Tentera Mujahidin. Saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin Taliban. Saya dapat gambaran bahawa they are tired of the war. Hamid Karzai kata, if Taliban can come in the middle, we come in the middle, let us find a middle in the middle ground. Maknanya kesediaan untuk itu sedang berlaku. Namun demikian dia memahami bahawa dalam masa setahun untuk menstabilkan the warring tribes yang bergaduh, maknanya we have achieved it. Taliban has achieved it dalam masa setahun. Dia berjaya mewujudkan kestabilan, keselamatan negara tersebut. Sekarang kita nak build the country. Waktu ini kita perlukan dunia Islam itu datang. Ya, bagaimana juga untuk memastikan tidak ada ruang untuk menjadikan Afghanistan sebagai failed state? Ya. Supaya tidak kembali ke arah itu. Kerana kita tahu Afghanistan selalu menjadi satu perang proksi. Betul. Pastinya dengan keberadaan Taliban sekarang, musuh-musuh Taliban selama ini akan memasak proksi-proksi mereka dengan tribes dan kelompok-kelompok yang berseteru dengan Taliban. Mereka mungkin akan membiayai senjata mereka, mungkin Iran akan masuk, mungkin Amerika Syarikat akan masuk, mungkin Pakistan akan masuk. Jadi bagaimana kita di luar ini yang tidak mahu perang lagi dan mereka juga tak mahu perang. We are tired of the war. Okay, apa masa depannya? Jadi bermakna sekarang ini mau tidak mau untuk pertama kali sebelum ini kalau mengikut Hekmatyar, dia mengatakan macam mana pun mesti akan berlaku tribal war. Tetapi kali ini for the first time Taliban berjaya to secure at least 80% of the country. War kecil-kecil tu ada lagi, tapi tidaklah merupakan. Dan dia sendiri Hekmatyar, Hizbi Islami mengambil keputusan untuk berdamai, menyokong walaupun banyak perkara dia tak setuju, tapi we are tired of the war. Keamanan itu lebih penting kepada kami. So dia supporting it. Karzai punya language pun tidaklah maknanya dendam. Maknanya let's come to the meeting point. Sama juga Abdullah. Walaupun mereka tak bersetuju, tetapi mengambil kira setahun. Orang yang 20 tahun berperang, tiba-tiba setahun merintah, you nak harap apa? You have to, everybody must come in. Satu petanda yang paling baik pada bulan 11 yang lalu, saya mulai bertemu dengan mereka yang melarikan diri pada bulan Ogos dahulu. Ya, bersama ramai-ramai ni. Dia dah mula datang dah daripada diaspora Dubai. These are the professional. Dia ada businessman. Dia dah mula datang, termasuk di kalangan orang-orang Karzai, orang-orang Ashraf Ghani yang mula datang. Mengapa dia kata yes? Dia banyak duit ni. Yes. Jadi maknanya kami why we are coming back? Sebab kita nampak stability sudah mulai ada. Kita terimalah kepimpinan Taliban walaupun kita pun banyak tak bersetuju, but we accept it for the time being. Maknanya kita kena bantu Afghanistan. This is our only country. We have nothing. We have no other country. Ya. Taliban juga menjanjikan bahawa demokrasi akan dipulihkan. Mereka jangkakan kalau everything in place dan juga stability itu dapat diwujudkan, mereka ingin wujudkan pilihan raya umum kepada Afghanistan. Adakah daripada pemerhatian Datuk ini merupakan satu keutamaan ataupun yang ni nanti dulu? Kerana ini politik ni akan menimbulkan fraksi-fraksi lagi kepada dan ancaman keselamatan kepada Afghanistan. Okey, kita terima kenyataan bahawa tahap yang pertama adalah tahap keamanan dulu. Setahun mereka dah berjaya. Ya, yang kedua barulah bincang soal constitution, soal the way forward. Dari situ ada dua pendapat soal demokrasi ini, ada dua pendapat. Mereka nak meneruskan loya jirga, the traditional shura system dengan sistem demokrasi. Ada satu pendapat mengatakan demokrasi ini undi seorang mullah dengan undi seorang petani, mana boleh sama? Tak sama. Kan? Jadi loya jirga will solve the problem.
adakah lawyer jerga itu boleh digantikan sebagai sistem demokrasi yang diterima oleh dunia antarabangsa? This is another question. But they are going towards a lawyer jerga lebih kuat daripada demokrasi pilihan raya yang kita faham pada hari ini. Okey, menarik. Saya rasa insightful sekali perbincangan kami dengan Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, penasihat khas mengenai Afghanistan Kementerian Luar Negeri, dan juga Pusatjaya Suruhanjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC. Itu sahaja dalam kita melihat memberikan analisis tahun pentadbiran Taliban di Afghanistan. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.